Tapi sebenarnya kita kena belajar. Bila kita nak buat sesuatu, kita kena belajar. Dan tak salah untuk kita sebagai newbie ni untuk bertanya kepada mereka yang berpengalaman. Dan hari ini di MSI kita bawakan seorang kaki pancing yang memang pengalaman. Daripada kecil dah rasanya dah 15 tahun, lebih 15 tahun dah pengalaman abang. Kita ada Abang Jasni Nur Syamsuddin yang merupakan seorang kaki pancing daripada Jazzy Code. Jazzy Code tu adalah nama YouTube abang, betul? YouTube abang ajar untuk memancing. Sharing kepada newbie kan. Teknik, taktik, sport kan. Sharing lah kan. Boleh belajar melalui YouTube je bang benda tu? Dia lebih kurang praktikal tu kan. Kalau kita face to face lah. Tapi boleh juga kalau kita ikut hari-hari kan. Boleh dapat juga. Ya, dia ikut satu persatu apa yang abang cakap dekat dalam video tu. Benda ni dia asas dalam dunia memancing ni dia tak ada salah silap. Contoh macam kata yang kamu newbie kan. Kadang-kadang baling je kamu yang strike. Yang orang otai-otai pun tak strike. Nampak tak? Dia lebih kepada faktor rezeki kan yang Allah bagi kan. Tapi teknik dan taktik tu kita kena belajar. Okey. Bila cakap tentang kisah si kaki pancing kan, kita nak dengar pengalaman lah sebenarnya kan. Kalau ikut pengalaman abang kan, macam bila agaknya waktu memancing yang rasa paling puas hati sekali? Maksudnya tangkapan paling banyak ke? Tangkapan paling banyak. Cuba cerita sikit. Tangkapan paling banyak saya cadap sotong lah. Okey. Tadi abang ada cerita kan? Cadap sotong lah. Lebih kurang pergi dengan grup kan. Dalam 100 kilo. Wow. 100 kilo tu banyak. Okey, berapa lama untuk dapatkan 1 kilo tu? Okey, dia dalam masa 24 jam. Oh, baik. Sebab apa, sotong tu dia waktu dia starting nak ragut umpan tu kan, dia dalam pukul 6 petang ke atas. Lepas tu sampai ke pukul 7 pagi dia dah, orang kata dah slow lah, dah slow lah. Lepas tu tak ada lah. Tapi nak cadap sontong, dia ada equipment dia yang tersendiri. Betul. Dia lain daripada kita nak mancing ni. Betul. So kita tunjuklah abang, sebenarnya kalau kita tengok nama dekat MSI ni ada yang jerit Wak Jas. Sebenarnya nama panggilan dia Wak Jas, betul? Betul. Wak Jas, kita panggil Wak Jas boleh? Boleh. Wak Jas. Jom kita cerita. Apa peralatan yang kita perlu gunakan untuk kita mencadak sotong? Okey, mencadak sotong kan, nombor satu kita mesti ada rod lah kan. Rod dengan reel kan. Okey, lepas tu dia punya umpan lah. Umpan dia contoh macam ni. Umpan tiruan dia. Umpan tiruan yang berbentuk udang. Dia kena bentuk udang ni. Ni yang berlampu ni bang. Dia ni bercahaya, ada reflect lah kan. Mungkin abang boleh ambil joran satu juga bertunjuk. Okey. Pilih satu. Banyak tu saya nampak. Yang paling abang sayang. Yang paling abang sayang. Ni joran dia. Yang paling sedang lah kan. Okey. Orang kata yang paling berharga. Dia semua ni dia ada cerita. Saya cuba nak pegang, nak cuba juga pegang. Boleh. Hati-hati ya. Jangan sampai masuk ke mulut saya dia punya mata kail tu. Tapi saya tak ada mata kail. Taklah berat sebenarnya ya. Saya ingatkan berat joran. Tak, joran ni dia ikut kita punya apa yang kita nak tangkap sebenarnya kan. Kalau kita nak main ikan yang 5 kilo ke atas, fighting dia memang kena dia memang saiz yang besar. Besarlah. Sebab dia kemampuan drag tu tadi kan. Untuk kita fight dengan ikan tu lah. Okeylah, kita sebab kita bukan kaki pancing. Nak tahu juga berapa habis kan dia teringin nak pegang kan. Maksudnya daripada segi kos. So orang kata memancing ni, saya dengar cerita lah, mahal juga ya. Jangan ingat memancing free je pergi laut. Cuba abang cerita sikit. Kos dia sebenarnya kita boleh bermula kan. Dia punya kos ada dalam 100 lebih. Untuk newbie kan, lebih baik kita belajar kan dengan kos-kos yang bawah 100. Maknanya kita nak belajar, kita tak kenal dulu kan. Road ni function ni berapa LB apa semua kan. Jadi kita beli yang murah-murah dulu kan. Sebab dia daripada harga 100 membawa ke 5-6 ribu ada sebatang road ni. Adakah Wak Jas ada yang 5,000 tu? Tak ada. Sebab nak rasa juga pegang yang 5,000 tu. Soalan cepu emas kan? Sebab yang orang lain ada. Yang orang lain ada. Sebab dia orang sanggup custom. Bila custom memang mahal. Mungkin apa yang membuatkan mereka tu sanggup untuk spend sampai 5-6 ribu untuk mendapatkan rod ni? Okey, sebab dia sedap. Contoh kalau macam tuan pegang rod ni kan. Okey, kata tuan tak pernah pegang rod ni, okey tuan pegang lah sekali kan. Lepas tu tuan jumpa rod lain pula, jenama lain, jenama B, tuan pegang jenama B, alamak dia ni ringan pula. Lagi sedap. Dah sedap. Lama-lama tuan main rumah kan. Nanti penuh rumah. Penuh joran. Penuh itu bab joran, nanti bab reel dia
Kan? Pun penuh juga kat rumah. Dia masih function. Dia macam kiranya bila kita minat sesuatu, kita nak kumpul, kita pun tak kisah nak keluarkan duit lah macam tu lah. Betul. Okey, dan nak cerita tentang pengalaman. Bila tengok, kalau saya rasa semua penonton tengok di VT pun, mesti semua rasa bestnya ikan. Banyaknya tempat awak just pergi. Ikan besar-besar semua kan. Okey, pengalaman yang paling menarik yang Wak Jas pernah rasai lah, pernah lalui. Okey, pernah lalui kan. Okey, saya kat kolam, saya pun kata gasak strike kerapu kan dalam 26 ekor macam tu kan. 26 ekor itu memang dari awal dah plan? Nak dapat tak ada. Kita pergi ni, kita masuk kan, kita tak tahu rezeki kita. Betul. Tapi kita memang kena usaha. Daripada satu tempat ke satu tempat kan. Tapi memang hari tu macam katakan memang hari tu lah. Dia orang bahasa kolam dia kata memang hari jadi kau lah hari tu kan. Kau baling mana pun lah kan. Dapat. Memang dapat. Okey. Orang kata campak lah mana-mana pun jadi. Campak mana-mana. Tapi kita kena tahu spot dia juga kan. Itu yang awak just cakap tadi. Ada tekong yang mungkin akan bawa kita ke tempat yang memang spot dia spot kan? Yang memang banyak. Okey. Betul. Sebab tekong ni diorang pun biasa promotekan diri diorang dekat media-media sosial semua kan, bagi tahu kan, dan pada kaki-kaki pancing dia akan dapatkan info tekong ni champion tak. Ya ini okey, yang dia nama memang best. Dia bawa kau spot yang cantik, yang ikan merah dia 3-4 kilo ke atas jenahan kan. Yang panggil boron yang kerapu kan. 20 kilo, 17 kilo kan. Jadi ramailah orang akan pergi ke dia. Pergi ke dia. Lah. Maksudnya dia mulut ke mulut jugalah bila kita tahu mana yang bagus kan. Faham. Daya, tadi kita ada cerita something. Apa masa tu? Intro Emesha tadi. Kita ada cakap pasal nak bagi tahu kat isteri. Takutnya nak bagi tahu kat isteri yang kita nak pergi mancing ni. Jadi dia kena ada skill. Betul. Bukan skill mancingnya, skill nak bagi tahu kat isteri pun kena ada. So adakah cerita itu benar bang sebagai kaki pancing? Cerita tu dia memang benar dan sebenar-benarnya. Ini memang betul-betul menekankan. Okey. Betul lah. Sebab apa? Biasa dia orang panggil isteri tu mentara guru lah kalau dalam bahasa kolam ni. Wow. Ada bahasa kolam pula mentara guru. Mentara guru lah. Tengoklah cerita Doremi kan. Kau kena lepas mentara guru kau lah. Sebab apa? Kadang-kadang kan dia bila bukan kata isteri dia tak bagi dia mancing. Kadang-kadang sebab apa dia orang spend duit banyak. Ya. Jadi orang rumah pun kan mesti nak tahu kan ikan tu dapat ke tidak kan. Kadang-kadang dia orang ni balik kumpau tak dapat ikan kan. Itu pasal kadang-kadang dia orang metrik kan, pergi pasar lah beli. Boleh kantoi tak? Boleh kantoi tak? Kalau isteri dia tak tahu, tak apa. Tapi kalau isteri dia pun ada, orang kata sedikit ilmu tentang pengetahuan ikan kan. Dia tahu, ini ikan pasar dah berapa minggu. Kalau ikan fresh baru kan, insang cantik merah lagi kan. Alamak, kantoi. Di sini kita sudah memecahkan rahsia para suami kaki pancing ya. Wak Jas sendiri yang pecahkan. Tapi mungkin Wak Jas ada tips atau skill lah kalau kita nak bagi tahu tips isteri. rahsia Nak bagi tahu kita nak pergi mancing. Lepas bawa mentara guru tadilah. Dia senang je. Kita kena jebakkan dia sama. First, bawa dia sekali. Okay. Bagi dia rasa pasal apa kebanyakan orang lelaki ni kan dia terkasima kan dengan memancing. Okey. Sebab bukan kerana dia dekat panas sanggup berpanas apa dia buat ni kan. Kerana tak dapat ikan pun apa feel ni kan. Ya. Jadi sebab benda ni dia membabitkan ilmu rasa. Susah nak diterjemahkan kan. Jadi kita bawa mentera guru kita rasa bawa. Tuan guru, ini adalah tips yang cukup bagus. Bawa dia pergi kan. Bagi dia kena current. Sebab apa dia nak cari ketuk tu. Joran mahal boleh beli. Reel mahal boleh beli, ikan mahal boleh beli. Tapi yang ilmu rasa yang saya maksudkan tadi kan ketukkan ikan tu yang jahat tu kan. Itu tak boleh beli. Ya. Saya tambah tips lagi satu lagi. Untuk para suami mungkin cakap kenapa awak selalu pergi laut memancing. Sebab bila nampak laut tu saya terbayang wajah awak. Itu tips lagi satu. Perempuan ni senang je nak guna hati dia. Actually Wak Jas dah guna. Wak Jas dah guna ni. Wak Jas sebenarnya kami betul-betul happy lah dapat belajar berborak semua dengan Wak Jas kan. Mungkin lepas ni Aziz pun rasa saya pun jadi kaki pancing. Saya takut ni saya terbeli lagi joran ni.
untuk simpan dekat rumah. Tak kan? Apa. Sebab benda ni dia kalau memancing ni kan, kalau kita ikutkan dia punya jadual, jangan hardcore sangat kan. Dia tak ada masalah sebab dia mengeratkan silaturahim. Kalau kita selalu bawa menteru gitu kan, dia mengeratkan silaturahim. Betul. Ataupun kalau kita masuk kan, kita akan jumpakan kawan baru kan, dia mengeratkan silaturahim. Selain daripada kalau dekat luar sana dia iktiraf sukan memancing, yang memancing ni adalah sukan. Ya, betul. Kan? Sebab ialah dia adalah satu sukan sebab dia ada juga orang kata perbandingan berapa yang kita dapat. Betul. Kan orang dapat ikan apa, berapa beratnya, dan itu adalah satu aktiviti yang sebenarnya sangat-sangat bagus untuk kita. Macam Wak Jas cakap tadi, mengeratkan silaturahim dengan kawan-kawan dan juga keluarga ataupun isteri kita sendiri. Yang penting kena sama-sama lah. Sama-sama gitu. lah. Give and take. Betul. Sebab dia ilmu rasa. Rasa. Daripada tadi tahu Wak Jas cakap ilmu rasa. Tapi kalau nak tahu pasal ilmu mancing lagi, follow lah YouTube Wak Jas iaitu Jezikot TV. Kaki Pancing jangan lupa semua follow ya. Terima kasih Wak Jas.